Jadi saya juga ada testimoni nak dikongsikan sebelum saya menyerahkan lagi 3 topik ni. Lagi 3 orang. Sebab ia melibatkan muka. Jadi saya ni dulu sekolah menengah dulu, saya ni ada jerawat batu yang teruk lah. Jerawat besar-besar semua. Tapi bila dah keluar sekolah tu, saya mula nak merawat muka ni. Jadi apa yang saya buat dulu simple ya. Yang rasanya kalau nak merawat untuk jerawat rasa boleh pakai cara saya ni. Saya pakai Fomindew tambah dengan Green Z, cuci muka. Lepas dah cuci muka guna Fomindew dengan Green Z tu, kena jaga sebab bila kita dah tambah Fomindew dengan Green Z ni, muka akan jadi sangat kering. Bila sangat kering ni, muka jadi rasa tegang kan. Rasa macam muka ni tak cukup air. Dia lepas kita tambah Fomindew dengan Green Z, kena rajin tambah toner dengan moisturizer. Yang selebihnya sunscreen dan tu add on lah. Untuk kalau nak jaga, kalau tua nanti tak mau ada jeragat, kena jaga pakai sunscreen. Jadi Kak, kenapa korang tak makan? Takkan nak makan pukul 10 kot? No. Itu perkongsian saya. Tapi saya ada juga baca pasal untuk jaga muka. Sebab kalau lelaki ni dia jenis pemalas ni. Jadi kalau lelaki ni kalau dia nak keluar senang. Cuci muka, pakai moisturizer, pakai sunscreen. Dah settle, keluar. Dia kalau toner ni orang kata sebagai add on ya untuk jaga kesihatan muka. Kalau perempuan saya tak tahu. Kalau saya pakai sunscreen ni dah boleh keluar. Tu untuk penjagaan kulit. Selebihnya saya tak tahu sebab saya pemalas nak jaga muka ni. Tapi orang lelaki tak boleh sangat kena nampak jambu. Tak tahu tu. Okay, seterusnya untuk perkongsian testimoni. Saya menjemput Antisu untuk berkongsi. Dipersilakan. Cik ke? Kak Su, silakan. Cik kami. Terima kasih. Oh tu. Terima kasih Amir. Apa khabar, sihat dah orang ni Amir? Sihat. Dengar tak? Dengar. Ni tahniahlah untuk BN Suraya tadi. Boleh jadi beauty consultant rasanya lepas ni. Kan? Pencerahan yang sangat baguslah Aquasen tu kan. Itu guna juga hangat ayam je berhenti. Lepas dengar pencerahan daripada Nursuraya ni kena ambil rasanya. Sebab kita pun guna juga produk kan tapi tak betul-betul kata apa? Tak konsisten. Kan? Tapi memang baguslah. Dia punya toner dia memang bagus. Untuk perkongsian kita malam ni, kita share sama. Saya ada downline lah. Dia kronik renal failure lah. Stage lah. Maksudnya dia dah buat hemodialisis. Dia ni seorang ustaz Kafa. Sebab saya cuba jumpa dia dah lewat lah kan. Dah buat tapak untuk hemodialisis semua. Tetapi bila dia kita cadangkan dengan Ani pergi rumah dia, dia ambil teh, ambil kopi, dia dan produk yang dia ambil green tea je lah. Tapi selepas penggunaan produk Suanho, keadaan dia adalah baiklah, alhamdulillah. Dia dah boleh bawa kereta sendiri pergi mengajar. Tidak, dia tak boleh pergi mengajar petang, memang dia MC panjang lah. Sebab dia memang rasa letih lepas buat hemodialisis tu, memang dia tenaga dia kurang sikit. Kalau kita tengok keadaan orang hemodialisis ni memanglah lepas kita buat cycle untuk hemodialisis tu, dia pun akan rasa lemah tak? Sebab HB dia mungkin kadang-kadang low kan, HB kepekatan darah orang hemodialisis ni memang akan jatuh, dia drop sikit. Jadi bila dia nampaklah bila saya pergi kat pusat hemodialisis dekat tempat SID ni, nampak kan bila buat hemodialisis ni rata-rata muka orang ni dia hitam tak? Kan bila hemodialisis cuba perhatikan, semua orang yang buat hemodialisis ni muka dia orang hitam. Sebab dia punya sebab dia pencucian darah tu dan darah tu mungkin tak sihat.
Itu yang punca. Tapi ustaz ni dia tak macam nampak dia lain lah. Dia punya apa? Keadaan dia lah. Itu yang ustaz yang saya jumpa lah. Sampai hari ni dia masih guna lagi produk. Dan lagi satu anak buah saya, dia ni dah lama lah kronik hypothyroidism lah, thyroid kan lah. Dia ada goiter lah, memang nampak jelas goiter dia dekat dia punya leher tu. Dia memang plan untuk op bulan ni lah. Tetapi disebabkan oleh COVID, dia normal, dia test untuk COVID dia normal, dia negatif. Tapi suami dia tu positif dan anak dia yang sulung dengan anak dia empat tu positif COVID. Lepas tu dia saya yang thyroid dia tu sebelum dia guna produk Sang Ho, dia memang ada rasa benda tersekat dekat dia punya kerongkong. Dia tersekat ke kerongkong tu, dia selepas dia guna lactoberry, yang produk dia ambil lactoberry, teh, grizi. Tu dia ambil. Lepas tu dia ambil yang tu, dia terlepas pada tu, tak ada lagi rasa tersekat di kerongkong dia. Tu yang dia terasa dah apa, kahak dia pun tidak sebelum ni, nak keluar kahak pun susah. Lepas dia ambil produk tu, dia rasa kahak dia dah tak ada dah kahak tu, tak merasa kahak lah, tak ada lah tersekat-sekat dia punya tu dia tu. Lepas tu bacaan thyroid dia daripada 13 turun jadi 9. Itulah. Lepas tu saya dia sebabkan kita punya COVID ni lah, dia punya nak jumpa doktor lambat sikit lah. Jadi dia yang terkininya saya tak tanya dia pula, dia punya keputusan darah thyroid dia tu lah, makin turun ke ataupun macam mana. Sebab tapi untuk COVID ni, keluarga dia saya tanya, ada tak ada simptom demam, ada sakit tekak, ada sesema tu kan. Tapi dia kata memang tak ada lah. Anak dia, suami dia yang hak positif tu semuanya cuma dia PCR test tu je yang menunjukkan dia punya tu positif. Tapi gejala-gejala dia sakit tekak semua tu, demam, gigil, macam batuk-batuk tu memang tak ada, dia kata. Memang alhamdulillah lah kan. Dia selalu je orang macam ni dia akan batuk. Batuk memang batuk, sakit kepala, dia keluarga dia tak ada. Cuma saya nasihatkan dia tu bukan minum teh tu lah. Teh dia ada teh. Dia baru ambil teh dengan lactoberry, semua dia ambil. Jadi alhamdulillah dah. Tak seperti orang COVID lain, kalau positif COVID mesti demam, menggigil, sakit kepala semua kan. Simptom macam tu lah. Tapi dia ni tak ada macam tu lah. Satu lagi, saya punya anak buah juga. Dia positif COVID dengan keluarga dia, ayah dia meninggal sebab COVID. Tok Wan dia meninggal sebab COVID. Jadi ahli keluarga dia meninggal sebab COVID 2 orang lah. Dia bila saya tengok ni, dia selalu batuk tak. Bila main tempat kerja, saya memang tak senang lah kalau anak buah saya berbatuk-batuk sebab dia pun positif COVID. Kita ni bergaul dengan rakan-rakan sekerja kan. Jadi saya rasa nasihat dia lah, cuba ambil lactoberry. Saya tanya ambil lactoberry dia. Lepas dia ambil lactoberry, batuk yang duduk ada tu, memang COVID dia akan batuk panjang. Batuk yang paling saya tengok orang COVID ni, batuk dia lambat. Sebab apa? Mungkin buat bersungguh-sungguh kot dengan ramai dengan Zoom meeting ni, rasa bersemangat pula rasanya. Ada lagi testimoni kanser, nak apa? Masalah usus lah, masalah apa lagi masalah diabetik banyak sangat-sangat. Tapi Cik Ismanizan cakap pasal Vita King. Ada seorang ni, dia ni kerja hospital juga, MA dah buat operation. Dia nak try Vita King dengan apa tu? Apa tadi tah? Tadi yang tu insya-Allah nanti saya inilah akan bagi hantar kat dia sebab dia dah op pun tak apalah kan. Jadi kita bagi produk kita. Kalau mana tahu lebih boleh testimoni akan datang lah kan. Sebab dia tengok yang saya post yang testimoni daripada Johor tu. Okey. Itu sajalah untuk perkongsian malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su. Terima kasih semua. Kak Su. Ya. Kak Su sebut anak buah tu. Ya, dengar. Kak Su sebut anak buah tu maksudnya staf bawahan Kak Su ke
anak saudara. Asal bawah. Staf bawah kat situ lah. Okey, faham. Ya, sangat. Okey, terima kasih kepada Aunty Su atas perkongsian testimoni tadi. Terusnya untuk perkongsian testimoni kedua, saya menjemput Aunty Normawan untuk berkongsi. Dipersilakan. Ada? Encik Mawan? Ya, Okey. terima kasih SBM Amil. SBM Amil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Teh Lucun yang testimoni anak bujang mana yang baru habis SPM 2 tahun lepas. Dia ada penyakit, kalau ikut kan macam autoimun lah, yang gatal-gatal tu, kulit gatal-gatal, yang jenis yang macam habuk berterbangan tu kan kalau digaru tu kan. Mula-mula dulu nak rawat dia, suruh dia minum set perut sebab bila autoimun orang kata hati terlampau toksik kan. Jadi dah minum set perut tapi still masih gatal-gatal juga. Lepas tu dah bagi lotion dengan green tea, sapu, tapi tak lut juga. Jadi apa lagi nak buat ni? Macam mana nak tolong dia, nak bagi redakan sebab gatal kan, kalau dia kerja pun kat tempat kerja pun dah main gitar je kan, kat mana-mana pun main gitar je. Jadi kesian juga kan, fikir-fikir apa lagi yang boleh redakan. Jadi kita kata cubalah Teh Lucun. Bila dia amal Teh Lucun tu, alhamdulillah kurang menggaru. Lepas tu yang putih-putih tu pun dah mula hilang. Sekarang kulit dah mula cerah balik. Kalau dulu hitam, bila digaru putih. Lepas tu sekarang dah mula cerah balik kulitnya, dah nampak macam kesan garu tu dah ada nampak merah-merah darah tu. Dan rasa gatal tu dah kurang. Jadi dah kurang menggaru. Tapi dia masih minum lagi sampai sekarang, teruskan lagi. Teh Lucun je yang dia amalkan sekarang. Tapi sangat banyak dia punya orang kata perubahan itu sangat banyak. Sekarang ni dah hampir-hampir pulih sepenuhnya lah. Dan dah tak menggaru sangat lah. Kalau dulu tidur pun menggaru ke mana-mana. Kalau kawan-kawan pun boleh jadi macam malu kan. Sebab tak boleh tahan nak menggaru. Tak digaru gatal. Digaru orang kata di tempat awam ke kat mana ke kalau dah gatal tu kan tak boleh tahan. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Kulit dah agak membaik, dah mula sekata, dah ada certain part tu dah sekata lah kulitnya. Lepas tu yang lainnya biasanya kalau baby kuning, tu dia orang buat mandi lah Teh Lucun tu. Lepas tu baru-baru ni pun ada kes baby yang baru lahir kuning, mak dia mandikan juga dengan Teh Lucun tu. Lepas tu yang saya perasan bila kita untuk sapu kulit tu, kalau gatal-gatal ke, kalau kudis ke, apa-apa luka, bila kita nak sapu green tea, bila campur dengan air teh ni lebih cepat keringnya.
lebih cepat baiknya. Itu saja kok perkongsian malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih VM Nurmawan atas perkongsian tadi. Seterusnya untuk testimoni ketiga, saya menjemput Aunty Safidah untuk berkongsi. Dipersilakan. Along, adakah Along? Ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar kan? Nampak tak slide ni? Boleh. Dan nampak. Dan nampak. Slide nampak kan? Okey, sebelum tu terima kasih kepada MC. Okey, semua orang dah tahu kan, yang dah kenal gambar ni siapa. Ni adalah gambar Naufal masa dia kena yang bengkak lah. So dekat jadi ramai orang menggunakan gambar dia ni kan. So hari ni Alun nak cerita macam mana kejadian ni terjadi. Okey, Naufal masa dia kena, kalau tak silap Alung, umur dia masa ni 1 minggu. Maksudnya dia baru lepas lahir lah 1 minggu. Jadinya punca dia punya masalah ni, si Naufal ni masalah dia cuma ada satu bintik kecil je dekat dia punya bawah leher dia. Okey, bila terjadinya macam ni, mak dia tanyalah, okey, kalau kata ada ruam dekat macam bintik kecil tu je, nak buat apa Along? Lepas tu Along cakap lah dekat mak dia, bintik kecil je kan, tak besar. Jadi guna je lah Green Z. Okey, start guna Green Z. Bila guna Green Z, mak Naufal kata jadi macam merah. Okey, bila dah merah, dia jadi macam ni lah. Okey, nanti Alun cerita pasal yang dekat krisis tu lah nanti. Okey, punca dia yang jadi eczema ni, dia bukan eczema. Nak cakap dia jadi macam alahan bintik kecil je asal dia. Macam macam gigit nyamuk tu. Okey. Ini kira Along ambil masa ni baik pulih ni dalam masa 6 bulan. Okey, 6 bulan baik. Okey, kita tengok slide yang kedua Okey, ada kan slide kedua ni? Okey, rawatan Naufal ni memang rawatan holistik sahaja, 100%, tak menggunakan kaedah hospital. Okey, kenapa tak gunakan kaedah hospital? Nanti Alun cerita dekat healing crisis tu. Okey, kenapa pilih rawatan holistik? Sebab dia selamat dan berkesan. Mula-mula nak yakinkan mak dia ni pun kira macam Kak Atiah ni, mak dia ni macam 50-50 lah. Okey, sebab Naufal ni dia punya masalah dia satu, dia ada bintik kecil tu kan. Dia tak vaksin lagi tau masa yang dia kena ni, masa yang slide yang pertama tu. Dia tak ada vaksin. Dia tak ambil vaksin pun. Maksudnya dia tak ada cucuk apa-apa daripada ubat doktor. Okey. Okey, kenapa Along suggestkan dekat Kak Atiah ni secara holistik? Along kata akak dah makan produk Syonghou ni dah lama kan. Jadi dah jadi satu kesembuhan pun dekat akak punya asma. Jadi apa kata kita gunakan dekat Naufal. So Syonghou dah sediakan semua, dah ada kan. Ni pengesahan keberkesanan ni. So kita pegang pada sini. Jadi kalau ada apa-apa masalah, okey, kita nak takut apa sebab dia ada insurans. Every inch barang ni ada insurans. Maksudnya dia bukan saja-saja nak keluarkan. Maksudnya sebelum dia nak keluarkan pun dia dah ada, mesti dah ada ujian-ujian klinikal yang dah approve. So kita sekarang ni Alun cakap dengan Kak Atiah, so kita pegang dekat dekat ujian klinikal ni. Okay,
dengan buku ni. Dekat buku ni pun dah cakap kan, masalah alahan, masalah autoimmune apa semua. Jadi cakap dengan mak dia, kita nak takut apa? So kalau apa-apa berlaku, Alun bertanggungjawab. Alun cakap macam tu kat mak dia. Okay. So Kak Atia ni pun setuju menggunakan 100%. Maksudnya masa healing crisis tak boleh pergi hospital. Okay, kita tengok gambar yang ketiga ni. Okay, ini masa dia kena healing crisis. Okay, masa kena healing crisis ni, apa dia punya yang kita orang pegang dekat sini? Okay, masa yang muka ni kalau bengkak-bengkak macam ni, you all buat apa? Mesti lari kot, takut kan? So Alun pegang dekat sini, dekat dia, Alun cakap dengan mak dia buat macam ni. Dia sekarang ni bila dia kena merah-merah macam ni, dia ada demam tak? Soalan yang pertama, soalan yang pertama. Dia kena ada demam tak? So mak dia cakap, tak ada demam. Cuma bengkak je. Tapi walaupun bengkak, dia tidur. Dia bila kita dah bagi produk dekat dia, dia tidur. Maksudnya dia selesa. Okay, lepas dia dah tidur tu, dah nyenyak, kan cakap dengan mak dia, kadang-kadang kejut lah, jangan bagi dia tidur sangat. Okay, so bila kejut, dia nak menyusu. Maksudnya bila dia nak menyusu tu, maksudnya dia lapar lah, dia tak ada demam. Okay, tapi krisis penyembuhan dia yang simptom yang daripada yang biji tadi tu, dia jadi bengkak macam ni. So Alun cakap dengan mak dia, bengkak ni maksudnya radang. Okay, radang ni kita kena uruskan dengan linzi lah. So kita orang start bagi dia bagi linzi. Mula yang asal masa yang kecil tu, kita Alun cadang kat mak dia masa tu kata tak mampu nak beli kan. So Alun kata tak apalah, kita cuba dulu minum kopi dulu. Dia kata boleh ke bagi kopi? Boleh. Kita cuba. So kopi tu kita bagi sudu kat mulut dia. Okay, bila dah sudukan dekat mulut dia, nak buat macam mana ni? Sikit-sikit lah, janganlah bagi satu mak tu terus kat dia, sikit-sikit. So bila dah bagi sikit-sikit tu, dia tak ada kembung. Okay, pergumuhan dia tak ada sembelit, tak ada cirit. Lepas tu dia tidur nyenyak, tak ada masalah. Tapi semangat, dia mengantuk je lah. Lepas dia makan linzi, dia akan tidur je. Okay, bila start bagi produk, bagi minum kopi, bila dah bagi start kopi sikit-sikit tu lah yang jadi bengkak macam ni, jadi merah ni. So Alun pun mula-mula pun panik jugalah. Macam mana boleh jadi bengkak sampai macam ni? Okay, tak apa. Sekarang ni kita ubah. Okay, ambil linzi, mula start daripada tablet, tablet pun lagi bertambah bengkak, start bagi jauh, lagi bertambah bengkak. So aku cakap dengan mak dia, kita bagi YK linzi lah pula. So bila bagi YK linzi, bengkak ni mengurang. So satunya, masa dia bengkak ni, dia dia muntah banyak. Masa yang kena yang merah-merah macam ni pun, dia yang pertama, dia muntah banyak. Okay, bila dah muntah banyak, pembuangan dia lancar. Maksudnya bila dia berak tu, berak memang banyak punya berak. Jadi bila dia berak banyak, dia kencing banyak, dia muntah, jadi badan dia selesa. Cuma bengkak tu saja. Jadi nak kurangkan bengkak ni, apa yang Alun buat, macam yang Suraya cakap tadi tu lah, yang toner tu, Alun bagi dekat baby ni toner sikit. Lepas tu Alun bubur hydrating and lifting cream. Bila bubur lifting dengan hydrating cream tu, yang merah ni jadi susut. Dia tak jadi membengkak sangat. Dia menyusut. Tapi yang nampakkan ni kerana warna hitam-hitam ni kan, yang ni pun ada juga sebab ada kalau time Alun tak datang, dia orang bubur kopi lah dekat muka dia ni. Bila bengkak je, Alun datang. So dekat sini, simptom yang ni, yang asal ni memang maksudnya kita tak boleh lari. Maksudnya bila badan dia radang, dia pula baby, immune system tak kuat. Jadi simptom ni memang akan jadi serius. Cuma masalahnya sekarang kat sini, dia tak demam. So Alun cakap dengan dengan Kak Atia. Sekarang ni dia tak demam, masa dia bengkak ni tau. Bengkak tengah merah macam ni. Alun cakap dengan mak dia tak demam. Lepas tu dia tidur lena, dia berak banyak, dia kencing banyak, dia muntah banyak.
Jadi kalau kita nak pergi hospital, nak bawa dia pergi hospital, apa yang doktor nak buat dengan dia? Jadi mak dia cakap, mungkin lagi teruk Along. Jadi kita tak payahlah kot bawa dia pergi hospital sebab kita orang pegang pada dia tak demam, dia muntah banyak, muntah pun bila lepas dia muntah dia tidur tau, dia lena tidur lama sangat, dalam 3-4 jam dia tidur. Lepas tu dia bangun, nanti nak susu. So bila nak susu ni Along cakap dengan Kak Atia, kita campur je lah apa yang ada kat ni, bagi kat dia. So Alhamdulillah, okay, ambil masa ni untuk nak selesaikan dia punya masalah ni, ambil masa dalam 6 bulan jugalah. Okay, produk kejap kopi, ikutlah mana yang masa tengah kuat ni, masa tengah merah macam ni, yang ni memang bagi YK Lindsay. YK Lindsay, toner dekat muka dia, hydrating and lifting cream, semua adalah kat muka dia ni. Masa yang ni just bagi kopi. Ada juga kat mak dia bubur dekat kepala ni, minyak kelapa dara, ada jugalah. Tapi memang 100% tak pergi ke hospital langsung. Okay. Kalau kita dapat healing crisis, kita kena jaga ni yang warna kuning ni. Kena lalui. Nak tak nak, kena lalui. Bila lalui ni, kita akan jadi confidence untuk nak nak bercerita lagi pada orang lain supaya orang lain lebih confidence. Okay. Sekarang ni Naufal dah, kalau tak silap Alun, sekarang ni Naufal umur dia sekarang dah 6 tahun. So dalam masa 6 tahun ni ada demam tapi taklah teruk sangat, biasa-biasa je lah. Okay, baru ni yang masa COVID tengah teruk, diorang ni satu keluarga tau, semua kena COVID. Diorang quarantine dekat rumah, Kak Atiah masuk hospital lah. Tapi Naufal ni dalam ramai-ramai ni, dia ingat dia ni tak ada vaksin, tak ada apa. Cuma masa kecil sampai sekarang hanyalah produk Chongho 100%. Sebab tak vaksin tu adalah cerita dia sebaliknya. Tapi memang dia tak vaksin, dia tak ada cucuk apa-apa. Jadi masa keluarga dia orang ni kena COVID 2 bulan yang lepas, orang lain semua kena COVID. Dalam satu keluarga tu ada yang terpeliot lah, tak larat lah, oksigen level drop turun lah. Lepas tu yang Kak Atiah masuk hospital, suami dia dekat rumah dengan anak-anak semua. Jadi diorang ni kalau tak silap Alun dalam 10 orang kot yang kena COVID dalam rumah tu. Tapi alhamdulillahnya Naufal ni walaupun semua orang kena COVID, dia kena demam biasa je. 1 hari je dia demam. Maksudnya dia bukan COVID lah. Dia demam biasa je sebab disebabkan jangkitan pada semua orang tu, sebab dia pun demam juga. Tapi sekejap je dia demam. Dia dalam kira dia kena tu kira 1 malam, maksudnya besok tu dia dah okey dah. Dia tak ada demam langsung tapi dia berkawan lah dengan orang yang COVID tu semua sebab dia memang dah duduk satu rumah. Jadi dia ingat dekat sini dia tak vaksin tau. Dia tak ada vaksin pun daripada kecil sampai dia umur dia 6 tahun. Ni bayi organik ni. Ni bayi organik lah ni. Memang 100% produk Chongho. Alhamdulillah. 100%. Jadi untuk nak faham dekat sini, masa makan produk Chongho kena wajib lalui healing crisis, tak ada cara lain. Wajib. Maksudnya dia dah lalui masa ni, umur dia baru masa dia kena ni kan umur dia 1 hari kan. Jadi immune system dia dalam masa 1 minggu. 1 minggu ke 1 hari? Apa dia? Masa dia kena ni. Masa dia kena seminggu. Umur dia dalam seminggu selepas lahir. Macam tu. Okay, seminggu selepas lahir maksudnya dia tak ada cucuk vaksin, tak ada apa, hanya produk Chongho 100%. Tapi bila kena COVID, dia tak kena COVID. Dia tak positif lah. Dia tak positif. Dia orang lain semua dia pakai gelang jugalah sebab dia dah duduk satu rumah kan. Pakai gelang juga. Tapi dia tak ada, dia cuma demam 1 hari je. Alhamdulillah. Bayangkan budak tak ada vaksin tau. Budak ni tak ada vaksin langsung pun. Maksudnya dia daripada kecil tak ada apa-apa ubat luar. Hanya 100% ubat. Jadi betul lah natural immunity itu tidak ada tandingannya. Yes, itu sahaja. Alu cakap dengan mak dia, sekarang ni immune system dia kuat. Orang lain semua terpeliot.
oksigen driver yang jaga dia kakak dia lah, kakak angkat dia lah kan, jaga dia. Orang yang jaga tu semua drop. Oksigen level semua drop. So bila drop, dia cakap nak buat macam mana ni? Alun kata kalau dah oksigen drop, kena makan linzi lah, setakat kopi tak cukup. Kena makan linzi. Bila makan linzi, oksigen level akan naik balik. So yang Alun kata yang biasa-biasa, yang tak ada kuat sangat COVID, minum kopi je. So diorang survive dengan kopi saja yang biasa-biasa tu lah. Yang lain yang oksigen level drop apa semua, itu semua makan linzi jugalah. Tapi diorang pun makan linzi jaha je. Tablet, kopi. Kopi memang tak miss lah rumah diorang tu. Okay. So kita tengok slide yang ketiga. Okay, apa kelebihan produk Xuanghou ni? Selamat dimakan. Maksudnya you all tengok baby pun boleh bagi. Kenapa nak takut? Kenapa saya nak takut? Kita dah ada sertifikat ni. Sini sertifikat untuk immune system, untuk salur darah semua. Kita tak perlu takut sebenarnya. Apa-apa berlaku, kita boleh sue dekat Xuanghou. Andai katalah kan. Andai kata kita tak dia nak cakap. Andai katalah berlaku. Xuanghou bertanggungjawab sebab dia kena bertanggungjawab lah kan. Tapi dah 32 tahun, kenapa nak takut lagi? Kenapa masih nak bila kena healing crisis, takutnya nak pergi hospital ke? Cuba you all bayangkan masa tengah bengkak ni tau, Alun pun, kita orang takut juga. Alun takut juga sebab masa tengah membengkak macam ni, Alun tak ada dengan diorang. Hanya diorang satu family saja. Diorang call. Cakap, Alun macam mana nak buat ni? Bengkak. Bengkak ni selepas apa tau? Selepas bagi linzi. Sebelum ni yang kecil-kecil ni, yang biasa ni, bagi minum kopi je. Bagi minum kopi, sudukan kat mulut dia. Ataupun bubur dalam botol ke apa ke sebab duit kan. Jadi Alun cakap dengan dia, kita buat je apa benda, semua guna. Product range ni semua guna. Ni product range ni semua guna. Alun datang bagi body lotion, minta dana dekat grup yang lain, beli linzi, beli yang toner ni Alun bagilah. Toner ni Alun guna yang Alun punya, Alun bagi kat dia. So masa tengah membengkak ni, masa guna toner dengan masa guna hydrating cream, memang dia lena tidur, nampak ni? Lena tidur. Padahal ni kita orang tengok ni, masa kita tengok ni, masa kalau you all lah rasanya pergi hospital kot masa ni. Alun masa tu pun tak ada dengan diorang, tapi bila membengkak macam ni tu, besok tu Alun cakap dengan dia, tak apalah nanti petang karang. So masa tu Alun dekat tempat lain, so Alun kata tak apa, nanti kan petang karang Alun datang. Boleh delay lagi tu, nak datang petang. Sebab Alun kata kalau ada apa-apa bagi tahu. Sebab kita kena bertanggungjawab, sebab kita yang introduce dekat diorang linzi ni. Kita yang cakap jangan pergi hospital, sebab nak pergi hospital pun nak buat apa? Demam tak ada, nak duduk buat macam mana? Doktor nak buat macam mana? Kontrol dia punya ni je lah. So Alun cakap dengan dia, doktor bubuh apa steroid lah untuk reda kan? Alun kata kalau pergi hospital, doktor akan bubuh steroid. Sekarang ni dia tak demam. Kalau pergi hospital dah tentu-tentu demam. So sekarang pilihan dekat you all yang punya anak, you all punya pilihan. Kalau cara Alun, kalau memang tak akan pergi hospital, selagi dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berak, boleh kencing. Kat situ Alun pegang kat situ. So itu menunjukkan dia sangat selamat. Yes. So dekat sini selamat dimakan. Makanlah berapa banyak nak makan pun. Berkesan. Penyelarasan dua hala, ada fungsi pencegahan. Ada pelbagai fungsi lain. So pegang yang 5 ni. InsyaAllah. Kalau anda pegang 5 ni, insyaAllah lah, anda tak akan turun daripada kereta Xuanghou. Okay? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih BM Safidah atas perkongsian tentang testimoni tadi. Seterusnya untuk sesi ketiga. Ya. Ada apa nak? Ni, nak tutup ni. Seterusnya untuk sesi ketiga.